Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Nur Islam bin Muhammad Nordin, Pengurus Besar Korporat SWM Environment. Yang berusaha Tuan Khairul Adha bin Abdul Muttalib, Pengarah SW Corp Negeri Melaka. Yang berusaha Encik Nur Arifin bin Nordin, Pengurus Perkhidmatan Kawasan SWM Environment. Pegawai-pegawai SWM Environment, pegawai-pegawai SW Corp dan seterusnya rakan-rakan media yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengadukan kehadiran semua tetamu ke majlis kita pada petang ini dan juga dengan kehadiran rakan-rakan media yang sudi hadir untuk memberikan liputan pada majlis kita petang ini. Okey, baik, sebelum kita ke agenda utama, saya nak berkongsi dulu perjalanan majlis kita pada petang ini. Pada petang ini kita akan ada dua sesi, kita akan buat secara ringkas lah. Sesi yang pertama adalah sesi taklimat korporat SWM untuk memberi penerangan lebih lanjut lah mengenai inisiatif-inisiatif yang dilakukan SWM, terutamanya melibatkan kempen-kempen kesedaran alam sekitar dan juga 3R. Dan kemudian kita akan ke sesi sidang media yang akan turut disertai oleh Pengurus Besar Korporat SWM dan juga Pengarah SW Corp Negeri Melaka mengenai strategi operasi Hari Raya Aidilfitri. Okay, baik, tanpa membuang masa lagi, dengan itu saya mempersilakan Tuan Haji Muhammad Nur Islam untuk menyampaikan taklimat mengenai SWM Environment. Persilakan. Baik, kemudian saya adakan ambil masa sikit slot baru as part untuk refresh kita sama-sama. Saya sudah kata dia tentang peranan SWM mendukung rasa-rasa kerajaan yang dilaksanakan oleh SW Corp. Kita sama-sama dengan SW Corp melaksanakan rasa-rasa kerajaan. So, dasar-dasar kerajaan, di samping kerja-kerja yang kita laksanakan, SWM ada buat dua skop besar dari segi yang menyumbang kepada kebersihan dan keselesaan masyarakat umum, penduduk, orang ramai dan sebagainya, iaitu pengurusan sistem pepejal, kutipan sistem pepejal dan juga pembersihan awam. Jadi di samping itu, kita juga berperanan untuk memastikan rakyat Malaysia memulakan dan juga meningkatkan amalan mengasingkan sisa di punca yang dirjana tu dan juga membuat kita semua. So bila kita kata mengasingkan ataupun pengasingan sisa di punca, SARS, separation at source, maknanya dekat rumah tu, dekat dapur, dekat ruang tamu, dekat kebun, nampak saja sisa, pertama sekali kena buat pengasingan. Mana sisa yang domestik yang perlu dimasukkan dalam tong sampah beroda yang dibekalkan oleh kerajaan untuk dibawa ke tempat pelupusan, satu sisa. Satu lagi sisa adalah sisa yang boleh dikitam semula, supaya sisa itu tadi tak perlu dihantar ke tempat pelupusan, ringankan beban tempat pelupusan dan juga mengurangkan pelepasan karbon ke udara, ultimately akan bantu memelihara alam sekitar. So that is actually the agenda. Tetapi kalau saya pernah pergi berjumpa dengan public, rakan-rakan media juga boleh jumpa, approach public, tanya dia orang, select 10 orang, tanya dia orang tentang tahu tak tahu, kesedaran dia orang tentang amalan kita semula, pengasingan, low carbon, and then alam sekitar. Oh, dia orang tak berapa nak pay attention. Pada dia orang, sampah, kerja PBT, kerja SWM, kerja SW Corp, kerja kerajaan. Itu saja yang dia tahu. Tak betul, aduan. Itu yang kita dalam keadaan SWM, SW Corp menggemling tenaga dari masa ke semasa untuk cuba memahamkan peranan masyarakat, orang ramai tentang fungsi-fungsi yang mereka boleh mainkan dan menyumbang kepada yang isu-isu yang saya katakan tadi dari segi low carbon, alam sekitar dan sebagainya, mengurangkan beban di tempat pelupusan. Apabila rakyat juga menyumbang ke arah itu, ia juga menyumbang kepada pengurangan kos operasi kerajaan dari segi nak operate tempat pelupusan dan sebagainya. Jadi kalau tengok dekat slide yang pertama ni, segala-galanya bermula daripada Akta 672. Segala-galanya. Sebenarnya sebelum Akta 672 pada tahun 2011,
urusan ataupun perkhidmatan kutipan sisa pekerja dan juga pembersihan awam dilaksanakan oleh PBT. Setiap PBT. Jadi PBT mempunyai different standard of how diorang uruskan kutipan dan how diuruskan pembersihan awam. Bermaksud, mana PBT yang kaya, dia boleh lantik kontraktor yang ramai, dia boleh suruh kontraktor buat frekuensi setiap hari ataupun frekuensi seminggu 3-4 kali dan sebagainya. Tapi mana PBT yang kurang kaya, dia akan bayar kontraktor yang ikut kapasiti dia sajalah. Itu yang zaman-zaman dulu pernah ada ketika yang kadang-kadang seminggu, 2 minggu sampah tak sebab PBT tak mampu nak bayar contohnya kepada kontraktor dan sebagainya. That's why yang federal government take over, federalizekan pengurusan isu pekerja dan pembersihan awam, tak satu standard supaya satu Malaysia ni ada satu standard. Lori 672 atau 672 dan dia tubuhkan Jabatan Pengurusan Isu Pekerja Negara sebagai penggubal dasar, SW Corp sebagai badan persekutuan yang melaksanakan dasar tadi dan sebagai konsesi yang on the ground melaksanakan kerja-kerja perkhidmatan. Jadi ada 3 syarikat konsesi, SWM Malam Fora dan Idaman mengikut zon utara, tengah dan juga selatan. SWM Environment sahaja kita telah create jobs, 12,000 jobs. This number never been told in anywhere. Maknanya sumbangan wujudnya perkhidmatan kutipan isu pekerja dan juga pembersihan awam berjaya mewujudkan 12,000 pekerjaan kepada rakyat Malaysia dan mungkin juga ada yang pendatang-pendatang daripada negara-negara asing. Dan dari segi aset kita ada lebih kurang SDM saja ada lebih kurang 1,000 kenderaan. Kalau kata dah purata satu lori itu contohnya, kalau boleh imagine kasar satu lori harga dia 300,000, so kali dengan 1,000 unit example. So how much amount of money dah been invested. Kemudian kita cover 28,000 km square dan juga kita serve 5.1 million penduduk. So this is the numbers yang the contribution towards this industry. Next slide. Kita boleh cepat sikit. So this is yang saya tadi yang separation at source tadi tu, separation at source SAS pengasingan sisa di punca. Kita ada 2 kali sisa domestik dan sekali seminggu untuk sampah tukar, sampah sisa kebun dan juga barang kita semua. So this is dasar kerajaan. Dasar kerajaan. Next. Kemudian SWM kerajaan ada dasar kerajaan, SAS dan juga 3R, reduce, reuse dan recycle. SWM sokong pula lagi mewujudkan 3R Troopers. 3R Troopers satu tim. Satu tim yang mana kerja dia pergi on the ground, dia cerita dengan macam-macam cerita dia lah. Cerita dengan sekolah, cerita dengan NGO, dengan kerajaan, dengan public dan sebagainya. Kemudian dia kutip barang-barang kita semula dan untuk di recycle. So dia adalah box band ni. Inilah yang kita panggil box band. Next. Tak cukup dengan 3 Troopers, SWM come out with the Kita Recycle. Kita Recycle ni program yang berinsentif, kita beri ganjaran kepada mereka-mereka yang buat Kita Semula supaya ada motivasi untuk melaksanakan Kita Semula. Kita panggil dia Kita Recycle. Kita ada download apps dan boleh monitor aktiviti Kita Semula hari-hari. Hari ni buat berapa kilo, minggu lepas buat berapa tan dan sebagainya. Ada kategori dia, plastik, kertas dan sebagainya. So this is program kita yang terkini. Kita ada boleh download daripada App Store dan juga Google Play. And then bila dah cukup mata ganjaran atau ada banyak, boleh redeem, tebus. Then you can convert into cash. Kita transfer terus ke online banking. Right. Dulu kita ada attach dengan e-wallet. Lepas tu e-wallet pun sama-sama dia pun bertanding. Ada boost lah dulu lah, macam-macam lah, banyak-banyak. So kalau kabut kita nak urut pun susah. Senang sekali. Once you dapat points, redeem, kita masuk ke dalam bank. Habis cerita. Right, next. Okay, this is our framework. Our people, when we do on the ground, dari segi promote untuk 3R, SAS, recycling, kita ada 5 pillar. Strategic partner, government agency, school, PTA, PTS, community, shopping complex. This is what we do. And then kita punya products yang kita ada, kita recycle 3 Troopers, mobile counter dan juga sejak sejak MCO ni kita ada buat webinar juga untuk
touch base dengan public supaya kita still boleh campaign and educate the public. So dulu saya kat bawah tu ada gambar-gambar antara aktiviti-aktiviti kerjasama kita dengan seperti partner yang lain, contoh dengan IRDA, Iskandar Malaysia, Zikom, Perkis tu dengan Sedukop, dan Sedukop juga ada Value Food No Waste, kita support juga sebagainya. Next, ini antara contoh antara stakeholder yang dah collaborate dengan kita. Bawah all the 5 pillars. So kita ada lah semua tu, UTM, Petroscience, Iskandar, and then yang terkini government agency kita ada, penggerak komuniti negara tu, dan IPTA, sekolah memang confirm semua kita dah ambil lah. Universiti pun kita dah pukul, dan community kita ada certain community yang gated punya community, dan juga kampung baru Cina, dan kampung yang majoritinya Melayu, majoritinya India pun kita approach juga, and then kita go on the community base, dan juga shopping complex. Terus ada branding yang kita approach dengan shopping complex, they also supporting us. Next, these are numbers achievement dari segi berapa banyak program kita dah buat. Kemudian berapa kilogram kita recycle, berapa banyak points anda ada sekarang dalam account semua orang, dan berapa collection, berapa kilogram 3R, berapa kilogram dari excess collection. So ada numbers ni support, dan numbers ni kita try to grow the numbers. Right, ini contoh-contoh gambar lah, gambar-gambar yang kita buat program kita dengan government body agency, Bomba, Sedukop, AADK, ini dengan Majlis Perkadaran, kemudian yang ini dengan schools, kemudian ini dengan seperti partner kita, contohnya Iskandar, Petroscience, community, shopping complex. That's it. So tujuan saya berdiri dekat sini, saya seperti mana saya mention di Johor Bahru semalam, dengan media Johor, rakan media Johor, kita nak cuba mencari rakan-rakan strategi kita yang boleh bantu kita. Isunya sekarang bukan tak cukup kita educate public, kita go macam kes SWM, kita punya rate, ratio kita buat program purata sehari ada 1.81 program, bermaksud almost every day ada program. Jadi isunya sekarang macam mana kita nak mengajak masyarakat supaya diorang lebih peka, dia bersama-sama dengan kita untuk laksanakan separation at source dan juga buat kita semula. So itu yang kita rasa our next partner is rakan-rakan media. Apabila you all aware juga, tujuan saya cerita ni pun supaya you all pun faham dan jelas, dan in any avenue yang you all ada peluang, rakan-rakan kita, rakan-rakan media boleh bantu untuk channelkan, communicatekan. Ataupun contoh, after this, kalau you all ada idea untuk macam mana boleh bekerjasama dengan kita, dengan SWM dan SWCOP untuk come up with some program dan sebagainya, supaya boleh membantu masyarakat memulakan ataupun meningkatkan amalan kita semula mereka, we can talk. So that will definitely will help the community, will help the people, will help the country. So saya rasa saya sudahkan briefing saya lah setakat itu. So thank you for your attention, thank you for your support all this while, writings to the people, to the public about SAS, 3R, Recycle. So sebagai pihak SWM Environment, we really appreciate your contribution. So that's all, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Rizam atas pembentangan sebentar tadi. Dengan strategi operasi
SW Environment sempena cuti perayaan Hari Raya Aidilfitri yang dijangka akan diraikan disambut pada 13 dan 14 hari bulan Mei minggu hadapan. Awam ini kita berdasarkan kepada jadual kerja, jadual ditetapkan oleh pihak kerajaan melalui SWK. Jadi mahu tidak mahu kita kena tunaikan jadual kerja yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sempena dengan perayaan Hari Raya Aidilfitri, SW Environment telah menyusun strategi operasi untuk cuti Hari Raya, yang mana strategi operasi ini kita dibahagikan kepada 3 fasa. Fasa pertama adalah sebelum Hari Raya, fasa kedua semasa cuti Hari Raya, dan fasa ketiga selepas cuti Hari Raya. Tarikh-tarikhnya adalah fasa pertama adalah pada 10 hingga 12 Mei, fasa kedua iaitu Hari Raya itu sendiri 13 dan 14, dan fasa ketiga adalah pada 15 hingga 17 hari bulan Mei. So and then dari 3 fasa tadi tu, dan fokus yang kita berikan dari segi aktiviti ada 4. Yang pertamanya adalah operasi jadual kutipan sisa pekerja dan juga sisa pukal yang mana biasa. Yang pertama jadual kutipan sisa pekerja yang biasa. Kedua adalah jadual pembersihan pasar awam, kutipan pasar awam. Ketiga adalah kutipan sampah tong berpusat dan juga hotspot kita. Dan yang keempat adalah dari segi pembersihan pusat bandar, pantai dan kawasan-kawasan awam lah. So that is a 4 activity area kita fokus during the Hari Raya time. Untuk yang operasi jadual kutipan sampah domestik dan pukal tadi tu, yang pertama tadi tu, kita punya tumpuan kita beri kepada kawasan hotspot yang mempunyai bilangan penduduk Melayu yang tinggi, bagi mengelakkan berlakunya lumpuhkan sampah. Sebab di dalam musim perayaan ni memang dah terbukti dari tahun-tahun yang lepas akan ada peningkatan janaan sisa, khususnya sisa makanan lah. Jadi kawasan-kawasan yang berkepadatan penduduk yang tinggi, umat Islam yang tinggi, kita jangkakan akan ada limpahan sisa. Jadi kita fokus kat area kat situ. Dan selain daripada itu, operasi di tempat-tempat lain berjalan seperti mana biasa, jadual biasa yang saya mentionkan tadi lah, jadual ditetapkan oleh kerajaan tadi. Kemudian dari segi kutipan tong berpusat pula, hotspot tu, kita based on tahun-tahun yang lalu memang akan bila datang saja musim-musim perayaan, baik Tahun Baru Cina, Ramadan, Syawal, akan ada peningkatan janaan sisa. Jadi kita beri tumpuan kepada tong-tong sampah berpusat tadi lah, yang mana contohnya di kawasan yang ada tong berpusat di PPR, IRS, macam rumah-rumah kediaman landed property ni masing-masing ada tong masing-masing, jadi dia tak nampak sangat dia punya, itu pun kadang-kadang pun ada limpahan juga. Jadi untuk operasi tong berpusat ni, kita akan beri lebih tumpuan sikit supaya sebelum berlakunya di luar kawalan, kita akan buat bilasan ataupun kutipan tambahan. Dari segi tong berpusat ni, di MBMB kita ada 36 lokasi. Kemudian di Alor Gajah kita ada 17 lokasi, dan di Jasin kita ada 21 lokasi. So itu area ataupun hotspot yang kita dah kenal pasti, dan kita ada anggota yang akan memantau dan melihat dan ambil tindakan sekiranya perlu untuk dikutip ataupun disempurnakan sebelum sampai jadual dia yang the next jadual. Kemudian dari segi aktiviti pembersihan pusat bandar, pantai dan juga tempat awam, ianya mengikut jadual biasa. Akan ikut jadual biasa, maknanya ada pekerja kita yang akan bertugas pada hari cuti Hari Raya juga, seperti mana biasa. Dan kemudian pembersihan pasar awam, kita jangkakan pasar awam ni akan janaan sisa akan banyak sebelum Hari Raya tu, sebab masing-masing dapat persiapan untuk Hari Raya. Jadi janaan sisa tu dijangka akan meningkat sebelum Hari Raya tu, fasa 1 lah. Jadi kita akan beri tumpuan kepada pasar untuk hari-hari tersebut lah, pasar. Dari segi resources, kita untuk Hari Raya pertama kita akan deploy
kita akan deploy sebanyak 52 kenderaan kompakter yang peti sampah tu, dan juga 28 open tipper lori yang melibatkan anggota seramai 376 orang akan bertugas pada hari raya pertama. Dan untuk hari raya kedua, kita deploy 51 lori kompakter dan juga 29 lori open tipper dengan 387 anggota yang akan bertugas pada hari raya yang kedua. Cumanya kemungkinan jadual tu, contoh macam hari pertama tu, jadual kita mungkin akan awalkan sikit. Kita akan mula tengah malam, 12 tengah malam. Kebiasaannya mereka akan buat condition 8 pagi dulu. Dia akan diawalkan sedikit supaya dijangka dia akan selesai sebelum dalam sekitar waktu subuh tu. Jadi dia pekerja dapat peluang untuk solat sunat Aidilfitri. Tapi sekiranya sampai subuh tu kutipan tidak selesai, jadual tidak selesai, selepas solat Jumaat mereka akan sambung balik. Solat hari raya mereka akan sambung balik kutipan tu, diselesaikan, disempurnakan. Kalau tak sempurna nanti tak betul lah, sebab kita kena patuh jadual yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi itu antara intipati ataupun strategi S1M Environment dan Negeri Melaka dalam meneruskan operasi kutipan sesuai dengan Kawasan Awam di Melaka 24 Juta Hari Raya. In other words, sebagai rumusan, petugas kita akan bekerja seperti mana biasa pada hari raya pertama dan juga hari raya kedua.